Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yazid bin Abdul Razak, nombor metrik 261481. Saya mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Noruziati binti Muhammad Nasir. Ah, Tajuk yang saya akan bentangkan ialah berkaitan dengan jenayah penyalahgunaan bahan. Kita teruskan dengan pengenalan. Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyimpang dan menyalahi undang-undang di sesebuah negara. Kebanyakan negara menurut undang-undang menyatakan jenayah ini adalah sesuatu yang salah dan mereka yang dipercayai bersalah akan dikenakan hukuman ataupun tindakan undang-undang. Kategori jenayah iaitu jenayah seksual, jenayah sosial, jenayah hak cipta, jenayah juvana, jenayah dadah, jenayah berat dan jenayah jalanan. Statistik jenayah menurut sumber yang diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2018 ialah 16,902 orang melakukan jenayah kekerasan, 71,760 orang melakukan jenayah harta benda dan purata ialah sebanyak 88,662 orang daripada 300.4 juta orang bersamaan 2.74% daripada 100% yang terlibat dengan jenayah. Jenayah penyalahgunaan bahan turut melibatkan dua gender iaitu lelaki dan wanita. Ianya tidak asing di mana-mana negara bahawa kadar keterlibatan gender lelaki dan wanita dalam jenayah ini boleh dikatakan ada naik turun lah. Menurut Holland, pada tahun 2009, penyalahgunaan bahan ialah aktiviti salah guna atau penggunaan suatu bahan terlarang dalam kuantiti atau cara penggunaan yang boleh mengakibatkan bahaya kepada diri dan orang lain seperti dadah atau bahan narkotik, alkohol serta pelbagai jenis bahan yang lain. Berdasarkan perbincangan saya ini, saya ingin menerangkan perkaitan jenayah dan penyalahgunaan bahan. Menurut Cohen dan Wilson 1979, kemungkinan peluang jenayah yang menyebabkan sesuatu jenayah itu berlaku. Sebagai contoh, jika kawasan yang terdedah dengan jenayah, mereka sebenarnya mempunyai peluang dalam melakukan jenayah tersebut. Sebagai contoh, jika pihak polis dalam konteks Malaysia mengawasi ataupun membuat rondaan pada kawasan yang dikatakan panas, mungkin peluang untuk mereka melakukan jenayah itu nipis. Okey, jika tiada pengawasan ataupun tempat itu sememangnya berpeluang untuk mereka melakukan jenayah, maka jenayah itu mungkin timbul. Yang kedua ialah faktor keluarga. Kemungkinan mereka yang terdiri daripada keluarga sendiri yang mengambil pengambilan bahan terlarang seperti alkohol dan dadah menyebabkan mereka membesar dengan cenderung kepada penyalahgunaan bahan apabila sudah dewasa kelak. Dan yang kedua ialah rakan sebaya. Rakan sebaya di sini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk seseorang itu. Sebagai contoh, cara memilih kawan itu sangat penting bagi mengelakkan suatu keadaan ataupun jenayah itu dapat dielakkan. Sebagai contoh, jika dia memilih kawan yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka ianya tidak mungkin bagi individu tersebut juga terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Seterusnya, persekitaran. Persekitaran di sini apabila dia terlibat secara tidak langsung pada awalnya, iaitu persekitarannya dipenuhi dengan komuniti yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan dan dadah, mereka akan cenderung terlibat
kepada jenayah tersebut apabila dewasa kelak. Kerana berdasarkan Lorber 1988, penggunaan bahan terlarang dan alkohol pada usia remaja disebabkan sejarah tingkah laku mereka pada peringkat kanak-kanak, terutama sekali dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Dan beliau juga turut mengatakan bahawa kanak-kanak yang sewaktu mereka kanak-kanak, mereka kerap marah dan mempunyai konflik dengan keluarga ataupun terdapat persekitaran yang mendorong mereka terlibat dengan kegiatan jenayah penyalahgunaan bahan apabila remaja nanti. Seterusnya, perbincangan saya ini turut menerangkan tentang model dan teori, iaitu model biopsychosocial dan teori tingkah laku. Model biopsychosocial ini melihat kepada bio ataupun genetik, psycho ataupun naluri, dan sosial iaitu persekitaran seseorang individu tersebutlah. Dan model biopsychosocial ini melihat secara keseluruhan di mana kenapa seseorang individu itu terlibat dengan jenayah. Dan teori tingkah laku menyatakan seseorang individu itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan disebabkan oleh tingkah laku ataupun motivasi yang menyebabkan mereka untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Sebagai contoh dalam mengambil bahan terlarang. Yang ketiga ialah dalam perbincangan saya ini berkaitan dengan kaedah atau program yang dijalankan terhadap mereka yang terlibat dalam jenayah, terutama sekali jenayah penyalahgunaan bahan. Yang pertama sekali iaitu perkhidmatan intervensi kepada klien. Yang kedua, rawatan terapi dan pendidikan keluarga. Yang ketiga, pemilihan kaedah pemulihan. Pemilihan kaedah pemulihan ini sangat penting untuk seseorang individu itu mendapat keberkesanan supaya kaedah yang dijalankan menepati keperluan seseorang individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Dan pemengkasaan program pengawasan terutama sekali dalam pihak Polis Diraja Malaysia mengikut konteks Malaysia lah, dan penerimaan masyarakat yang merupakan faktor yang penting ataupun kaedah yang penting sebenarnya untuk kita praktikkan dalam hidup kita untuk menerima seseorang individu itu walaupun mereka merupakan pesalah ataupun bekas banduan. Seterusnya, implikasi terhadap pendidikan dan praktis kerja sosial. Saya mendapati terdapat banyak implikasi dalam penyalahgunaan bahan, jenayah penyalahgunaan bahan terhadap pendidikan dan praktis kerja sosial. Menurut NASW 1973, mendefinisikan kerja sosial sebagai satu aktiviti profesional dalam membantu individu, kelompok dan komuniti untuk memperkukuh serta mengembalikan keupayaan kefungsian sosial mereka serta menjana suasana persekitaran yang mendorong ataupun mendukung matlamat mereka. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat persamaan ataupun signifikasi antara perkhidmatan kerja sosial dengan kes-kes yang melibatkan jenayah dan penyalahgunaan bahan. Implikasi yang pertama ialah memantapkan bidang kerja sosial. Yang kedua, berkaitan kemahiran dalam menguruskan kes dalam jenayah ataupun penyalahgunaan bahan. Dan ketiga, berkaitan hubungan antara praktis kerja sosial dengan jenayah dan penyalahgunaan bahan. Dan implikasi yang seterusnya
ialah mewujudkan bidang baharu iaitu kerja social forensik, bidang kerja social forensik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.